sesuatu ayat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, disebutkan, man daqala al-maqabira faqara'a surata yasin khufifa anhum yawma idzin wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanatun. Barang siapa masuk ke dalam kubur, masuk ni kita pergi ziarah kubur. Ziarah kubur faqara'a surata yasin. No? Kalau kita hak boleh sikit ni baca yasin. Ziarah kubur baca surah yasin. Khufifa anhum yawma idzin. Jadi bila kita ziarah kubur tuan-tuan, kita baca yasin, kita niat hadiahkan kepada semua ahli kubur. Jangan kita ingat hadiah ni kepada mak pak aku lah. Ni nak baca yasin ni nak hadiah dekat pak aku dan mak aku. Orang lain biar pergi. Oh, jangan tuan-tuan. Kita bagi sama rata. No? Kita ziarah kubur, kita baca yasin, ya Allah aku baca yasin ni untuk mak pak aku dan untuk semua ahli kubur. Maka di dalam hadis ni disebutkan khufifa anhum yawma idzin, maka la tu juga kalau kena azab, la tu juga akan diringan oleh Allah Taala. Yauma idzin dengan erti makna kata kalau kita pergi kubur, kita baca yasin untuk semua ahli kubur. Kalau hak kena azab, la tu juga diringankan oleh Allah Taala. Panjang nak baca yasin. No, nak bawa surat pula. Tak hafal, ya. Hadis yang lain disebutkan man marra 'alal maqabir. Man marra 'alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad 11 marratan thumma wahaba ajraha lil amwati u'tiya minal ajri bi'adadil amwat. Barang siapa lalu di atas kubur wa qara'a dan dia baca qul huwallahu ahad 11 kali. Kemudian bila habis dia baca 11 kali, dia kata aku nak hadiahkan qul huwallahu ahad ni tadi kepada orang yang mati, maka disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang telah mati. Jadi kita kena ingat tuan-tuan, apabila kita mengiringi jenazah di dalam kubur, jangan kita duk tanya bab haling pula. No, kita baru sampai mati bersepa no. Oh, hak tu mula-mula buah dia nak keluar. No. Mati bersepa, mati sakit tua. Oh, tak apalah. Mati bersepa insiden tu kan. Allah, insiden buat teruk sangat. Ni jenazah baru duk letak atas, simpan tak lagi tuan-tuan. Kan simpan jenazah lagi, tak lagi. Jenazah duk atas lagi, dia duk dengar tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada di dalam riwayat menyatakan apabilanya dikebumikan seseorang manusia itu tadi, maka 40 hari roh dia duk atas kubur. Jadi dia tuan-tuan, kita duk kata dia dengan jaga hang. Cuma kita tak nampak dia. Oh, hang kata dekat aku, aku mati insiden, hang kata macam-macam no. Tak apa. Jadi dia dengar tuan-tuan. Jadi kita ajak mulut kita bila kita duduk di atas kubur sebelum nak dikebumikan jenazah ataupun kita bantu mengebumikan jenazah, maka kita baca qul huwallahu ahad. Dia dekat dia. Sebelum nak masuk dalam kubur tuan-tuan. Tak usah duk kira bicara hak dia. Hang nak accident ke, nak mati apa, itu hak dia dengan Tuhan. No? Kemudian juga disebutkan kalau tidak boleh membacanya qul huwallahu ahad, diriwayatkan juga oleh an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dakhala al-maqabir summa qara'a Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa alhaakum at-takatsur thumma qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahli al-maqabir minal mu'minina wal mu'minat kanu syufa'a lahu ila Allah Ta'ala. Barang siapa masuk ke kubur kemudian dia baca Fatihah sekali, Nabi sebut, baca qul huwallahu ahad sekali, baca alhaakumut takatsur sekali, thumma qala, kemudian kita kata sesungguhnya aku jadikan pahala yang ku baca ni tadi bagi orang kubur, kanu syafa'a lahu ilallah, maka akan diberikan syafaat oleh Allah Ta'ala kepada ahli-ahli yang ada dalam kubur. Ini dalil yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kita ingat tuan-tuan, suatu hari nanti kita mati, maka bila kita hidup ni tuan-tuan, kita ziarah kubur, lalu dekat kubur nampak kubur terus hadiah Fatihah. No? Kan kalau tuan-tuan lalu kat kubur lah. Tak.
Lalu kubur lampau kubur, assalamualaikum ya ahli kubur. Cukuplah. No, depa dengar tuan-tuan bagi salam, tak dengar bagi salam, dengar takut kita pula masalah tuan-tuan. No? Kita bagi salam, assalamualaikum ya ahli kubur, al-Fatihah, kita baca Fatihah. Sampai tak? Sampai. Kemudian apakah dalil talqin? Bolehkah kita baca talqin di atas kubur? Jadi sesetengah pahaman tuan-tuan, apabila orang nak meninggal dunia, dia biar dia mati saja. Ada setengah pahaman tuan-tuan, bila dia nak mati tuan-tuan, dia biar. Nak mati hang dengan Tuhan. No? Oh, ni sekarang kita ni masalah, permasalahan yang diperbahaskan di mana tempat di Kedah tuan-tuan tentang Syiah. Kan bercanggahlah dengan mazhab. Syiah ni pahaman tuan-tuan, pahaman, bukan satu mazhab. Wala khilafa bainal ulama'i min fi masyru'ati talqin. Tidak menjadi khilaf di kalangan para ulama tentang mensyariatkan talqin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah mayat kamu itu la ilaha illallah. Maka di dalam hadis lain disebutkan, an Abi Umamah kharaja Imam At-Tabarani wa an Abi Umamah an Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza mata ahadu min akhwanikum fathawaitum alaihi turab. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila mati salah seorang kamu, maka kamu tutuplah dia dengan tanah. Tak, dia dalam lahat, kemudian kita tutup dia dengan tanah. Kan? Dalam kubur tu lah. Kemudian bila kita dah ke bumi, dia duduk dalam kubur, dengan kita dah letakkan tanah, falyakum ahadukum ala ra'sil qubur, maka berdiri salah seorang daripada kamu di atas kepala dia. Di atas kepala maksud dia macam mana orang baca talqin. Sama ada berdiri, duduk. Tok imam duduk depan muka orang yang mati. Makna membelakangi kiblat, bukan menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat tuan-tuan, kita belakang pungguk dia. Summa la yaqul. Kemudian tok khatib tok Bilal tok imam baca talqin tadi, dia kata apa tuan-tuan? Nabi SAW kata, summa liyaqul ya fulan bini fulanah. Kan? Fa innahu yasma'u wa la yujibu. Kan tu imam bila duduk atas pelenggang nak baca talqin, dia kata apa? Wahai Ali bin Fatimah. Kan disebut macam tu. Wahai Ali bin Fatimah, sesungguhnya engkau telah dikembalikan oleh Allah Ta'ala dan sekarang ini engkau telah berada di dalam kubur. Dan akan datang kepada engkau malaikat Munkar wa Nakir. Maka Nabi sebut, fa innahu yusma'. Maka sesungguhnya orang dalam kubur tadi dia dengar. Dia dengar talqin. Wala yujibu, maka dia tak jawab. Dia tak jawab. Contoh dia macam mana? Kalau lah tu imam kata, wahai Ali bin Fatimah, dia kata, ya tu imam. Oh, kalau pakat dengar, subhanallah, mumbung pangkin habis reban. Mana ada lagi tuan-tuan. Kalau sebab itulah dalam hadis sebut, fa innahu yusma'u wa la yujibu. Dia dengar tapi dia tak jawab. Kalau dia jawab, kita lah masalah. Tu imam ada terbelenggak tu lagi masalah. Ya tuan-tuan, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab dengan kita tidak mendengar. Tetapi kepada Nabi memanglah dengar. Kalau Nabi bagi salam kepada ahli kubur, maka Nabi akan mendengar jawapan daripada ahli kubur. Elok sangatlah kita ni tak payah telinga, kita dengar orang yang duduk dalam kubur. Payah tuan-tuan kita. Kemudian udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah. Maka sebutlah apa yang kau telah keluarkan dari kubur, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabba. Sungguhnya kamu meridai dengan Tuhan itu adalah dengan Allah itu Tuhan kamu, Islam itu agama kamu, Nabi Muhammad itu nabi kamu, dan Al-Quran itu adalah imam kamu. Jadi ini dalil-dalil yang disebutkan sebagai talqin, talqin kepada mayat.
Jadi kita, para ulama menyebut di sini bahawa dituntut kita melakukan talqin di mayat ketika mana berada di atas kubur. Mazhab Imam Syafi'i, pendapat mazhab Imam Syafi'i, qala Za'farani sa'altu Syafi'i rahimahullahu ta'ala 'anil qira'ati 'inda al-qabri. Imam Za'faran, anak murid Imam Syafi'i, dia tanya Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, macam manakah keadaan orang, sosok orang, bagaimanakah keadaannya membaca Al-Quran di atas kubur? Faqala Syafi'i la ba'sa bihi, tidak mengapa. Imam Syafi'i kata boleh baca Quran di atas kubur, baca sesuatu ayat. Wa qala An-Nawawi, wa qala Imam Nawawi, meninggal umur 40 tahun tuan-tuan. Imam Nawawi ni dia tidak berkahwin kerana asyik dia dengan Allah Ta'ala, disebutkan sebagai aulia. Bila dia asyik dengan Tuhan tuan-tuan sampai dia tak kahwin, tak menikah, umur 40 meninggal. Allah tuan-tuan, asyik dengan Allah Ta'ala sampai tak menikah. Imam Nawawi menyatakan dalam kitab Syarah Muhadzab, yustahabbu li dhairil khubur an yaqra'a ma tayassara minal Qur'an wa yad'u lahum aqibaha. Jadi Imam Nawawi menyatakan dituntut orang yang ziarah kubur bahawa membaca sesuatu ayat yang mudah untuknya dibaca, membaca ayat Quran yang mudah untuknya dibaca, wa yad'u lahum aqibaha, dan berdoa kepada orang yang dalam kubur. Maksud di sini sama ada membaca ayat-ayat Quran yang saya sebutkan tadi, baca qul huwallahu ahad ke al-ha ka. Maka disebutkan di dalam kitab ini wa zada fil mawdhi'il akhar, dan ditambahkan di dalam kitab bahawa khatamul Qur'ana 'alal qabri kana afdal. Tetapi mengkhatamkan Al-Quran, itu di atas kubur itu lebih afdal, 30 juzuk. Jadi tuan-tuan, para ulama salafus salihin mengajak kita bahawa kita membaca Quran di atas kubur. Begitu juga di dalam riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu telah berkata kepada anaknya, wahai anakku, bila aku mati esok tolong baca surah Baqarah di atas kubur aku. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa radu'an tuan-tuan. Sahabat Nabi dah dijamin masuk syurga. Itu pun dia habaq dekat anak dia. Abdullah ibnu Umar kata dekat anak dia, wahai anakku, kalau aku mati esok tolong baca surah Baqarah atas kubur aku. Jadi maknanya dituntut dan diminta. Kerana di dalam cerita-cerita tentang membaca Al-Quran di atas kubur ni tuan-tuan, disebutkan di dalam kitab ini adalah sangat banyak tuan-tuan. Ada yang disebutkan di dalam kitab ini, apabila matinya seseorang tu tadi, satu orang ulama, bila dia mati tuan-tuan, maka anak murid dia daripada awal dikebumikan sampailah ke petang, dikhatamkan Al-Quran sebanyak 12,000 kali. Dia tuan-tuan bayangkan, anak murid punya banyak, subhanallah. Setiap anak murid tuan-tuan disebutkan di dalam kitab ini, dikira hampir dibaca diulang daripada mula di jenazah dikebumikan sampainya akhir, hampir 12,000 kali khatam Quran atas kubur. 12,000 bukan sikit tuan-tuan, 30 juzuk. Maknanya anak murid ramai. Sebab itulah tuan-tuan, di tempat kita dulunya ada orang baca Quran atas kubur. Baca Quran atas kubur, lepas itu kita bagi duit lah. Kadang-kadang tuan kadang-kadang tuan orang yang hak mati tadi, dia mai hantar kopi, mai hantar teh, mai hantar roti mayat, apa segi tu. Jadi tuan-tuan, makna dia benda yang kita buat itu dituntut oleh para ulama. Jadi di tempat kita tuan-tuan, jarang-jaranglah orang buat. Di setengah tempat tuan-tuan, baca Quran 3 hari 2 malam, dibayar sebanyak RM3,000. 6 orang baca. Ni semua budak-budak pondok, belah simpok. Kalau tuan-tuan nak, boleh lah panggil dia pak. Beritahu kita panggil dia pak. Mereka baca 3 hari 2 malam atas kubur. 2 giliak. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan nak habis 30 juzuk.
Kita lah kata-kata kita sendiri pun tak mampu tuan-tuan nak baca Quran 30 juzuk. Jadi lebih kurang kita kata bayaran kat depa lah, upah depa baca Quran di atas kubur tu 3,000. Banyak tak banyak mana saya rasa tuan-tuan. No. Depa pun baca 24 jam tuan-tuan, bergiliak. Kadang terlena. Cuma bila malam tu hak kawan tu kata, "Ustaz nah aku nak pergi beli ayat Ustaz." Hak tu jadi masalah. No. Pengalaman kawan-kawan kita ni macam tu lah. Duduk Ustaz aku nak pergi beli ayat. Ustaz lagi kau ni tak main lagi malam-malam ni. 3 orang tak apa tuan-tuan. Ni 2 orang ni atas kubur. Sebenarnya tuan-tuan, kalau disebutkan dalam kitab Tablis wal Iblis sebenarnya di atas kubur ini adalah tempat laluan jin-jin tuan-tuan. Ada disebutkan dalam kitab Tablis wal Iblis. Di rumah saya kitab tu ada. Ada diriwayatkan bahawa di atas kubur ni tempat laluan mereka. Tempat laluan jin-jin. Jadi jin-jin ni tuan-tuan dia akan lalu tengok tak mana orang yang mati dulunya dia bersahabat dengan jin. Contohnya dia bersahabat dengan apa? Hantu kaya. No. Dia sahabat dengan hantu kaya, bila jin ni kau ni hantu kaya, dia duduk di situ. Padahal kawan tu dah mati dah. Kalau ada orang sahabat dengan dengan plastik dia akan tumpang. Tak kira lah kita ni sebut bahasa macam-macam, Pontianak lah, Lansiak lah, macam-macam tuan-tuan, semua tu bangsa jin. Jadi maknanya kadang-kadang benda ini memang berlaku tuan-tuan, memang dia mengganggukan. Jadi sebenarnya hakikat dia tak ada. Dia tak mengganggu, tapi kita bila takut dia kacau lah kita. Jadi memanglah kadang-kadang kawan kita kata baca Quran di atas kubur ni macam-macam lah, nampak lalu warna hitam nampak macam orang berjalan tu biasalah tuan-tuan. No? Pejam mata apilah baca. Dengan pejam mata lena. Tu tak maulah tengok tuan-tuan tengok tu dia. Orang suruh baca Quran, muah lena atas kubur pula dah. Jadi orang baca baca Quran atas kubur ni tuan-tuan dia pasang kelambu. Nyamuk banyak. No? Pasang kelambu, pasang lampu lagi, sedapnya. Tapi bila main hujan hak tu masalah. Jadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang berhak kamu ambil ke atasnya upah itu adalah daripada kitab Allah. Jadi jumhur para ulama menyatakan boleh kita mengajar Al-Quran dan diupah orang yang mengajarnya Al-Quran. Jadi kalau orang kita bagi anak kita baca Quran di tempat orang, kita kena bagi duit. Orang baca Quran di atas kubur tuan-tuan, kita kena bagi duit. Sebab dalil hadis Nabi menyatakan berhaklah diambil ke atasnya upah membaca Al-Quranul Karim. No? Jadi kita nak bagi Quran tengah-tengah tuan-tuan, orang panggil budak hafiz Quran, no? Budak-budak tahfiz mana-mana pun. Bagi mereka duit. Jadi budak-budak tahfiz ni tuan-tuan, memanglah mereka tak baca atas kubur, tapi mereka baca di madrasah. Ada orang bagi 700, kadang-kadang bagi 1,000 kan. Ada dalam 20 orang lebih kurang macam itulah. Budak-budak ni pun tuan-tuan, bila suruh baca Quran, mereka nak tuan-tuan. Mereka seronok, no? Habis baca Quran orang buat kunuri pula. Bukan senang tuan-tuan, no? Tapi budak-budak ni pandai tuan-tuan. Bila habis baca Quran tengok analog. Budak-budak umur 18, 17, 15, no? Tengok analog selok pelan-pelan. Koyak-koyak tengok Allah RM5 kedekut. Yang kata budak-budak ni, dah lah aku baca 30 juzuk, anda aku baca 2 juzuk Quran bagi RM5. Ada tak? Ada. Punya kedekut tuan-tuan. Bagilah lebih sikit. 1 juzuk RM5, peluh kawan ni suruh kira. Dan kadang-kadang panggil budak-budak ni tuan-tuan yang saya tengok lah budak-budak. Nabi baca Quran ni bila bagi nelok, pakai cakur tengok. Buka-buka tengok ungu, alhamdulillah. Ungu 100 lah. Kan? Jadi seronok tuan-tuan. Kita ni bagi lebih tak apa kat budak ni, dia seronok. Kurang-kurang dia baca tu, dia khusyuk tu. Tambah bagi dia awal 100. Tengok sat dia baca. Dan bagi kat siapa pakcik ni nak hadiah dekat ni anak meninggal, tak apa. Lampak 100. Budak-budak dia macam tu. Jadi bukanlah kita nak menilai dengan duit, tetapi upah yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, maka dikiaskan oleh para ulama apa-apa ilmu yang diajak maka dituntut untuk memberi upah.
Dengan meminta pula lah tuan-tuan, no? Itu jadi permasalahan. Jadi muafakat para ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahawa bolehnya membaca Al-Quran di atas kubur dan diberi upah ke atas mereka yang membaca. Di dalam mazhab Imam Hanabilah, mazhab Hanbali, wa qala Syekh Imam Abu Muhammad Ibnu Qudamah fi akhir kitab Janaiz. Imam Abu Muhammad bin Qudamah ini bermazhab Hanbali. Dia menyatakan di dalam kitabnya wala ba'sa bil qiraati 'indal qabri, dan tidak mengapa membaca Al-Quran di atas kubur, kerana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, idza daqaltumul maqabira faqra'u ayatul kursi wa salasa marrat qul wallahu ahad thumma qul allahumma inna fadla li ahli al-maqabir. Apabila kamu masuk ke dalam kubur, maka baca ayat kursi. Tuan-tuan, satu lagi dalam riwayat yang lain disebut baca ayat kursi. Kemudian baca qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian, ya Allah, aku jadikan ayat yang ku baca ini hadiahkan pahala kepada orang yang mati. Maka mazhab Hambali menyatakan bahawa tidak mengapa kita membaca Al-Quran di atas kubur. Kemudian, bagaimanakah seseorang apabila kematian keluarganya, yang mana apabila kematian keluarganya tadi, bapa dia meninggal dunia, kemudian meninggalkan puasa. Tuan-tuan, kerana di dalam hadis ini disebutkan an Sa'id bin Ubadah, waja'at imra'atan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna faridatallah ala ibadi fil haji adrakat abi shaykhan kabiran la yastati'u an yathbuta ala rahilati fa ahaju anhu. Jadi satu orang perempuan datang menjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya difardukan oleh Allah Taala kepada hamba-hambanya itu haji. Adrakat abi syaikan kabiran, kalaulah bapa aku ini yang tua yang tak mampu untuk melakukan haji, la yastati'a, dia tidak mampu untuk menaiki kenderaan menunaikan haji. Ara'aita law kana ala abika dainun akunti qadaitahu faqalat na'am. Jadi perempuan ditanya Rasulullah, macam mana kalau si bapa ini dah meninggal dunia tapi dia belum melakukan haji? Adakah aku boleh melakukan haji untuknya? Ya. Bolehkah? Maknanya boleh melakukan haji apabila dia mewasiatkan kepada keluarga. Kalau wasiat, maka kita boleh lakukan haji untuk dia. Contohnya korban, tuan-tuan. Contohnya korban kita boleh tak laku kepada orang yang telah meninggal dunia? Boleh, tetapi disyaratkan orang yang telah mewasiatkan. Bapa kita dia wasiat dekat kita, kalau aku mati esok tak ada buat korban, hang tolong buat dekat aku. Maka dituntut kita melakukan korban untuk dia. Tapi kalau dia tidak mewasiatkan, tuan-tuan, tidak dituntut itu untuk kita melakukan korban. Ini sampai mati, pak mati 50 tahun ni, aku teringin nak buat dekat pak aku, umur dah mati 50 tahun nak buat korban. Tak dituntut, tuan-tuan. Melainkan diwasiatkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada perempuan ini, kalau kamu nak melakukan haji kepada bapa kamu, maka perlunya kamu melunaskan segala hutang-hutang yang ada ditinggalkan oleh dia. Jadi maknanya, kalaulah satu orang mati, tuan-tuan, pertama sekali jangan kita kira nak bagi beras pidyah. Tu imam pun jangan duk tanya, pidyah banyak mana ni? Banyak mana tinggal sembahyang? Tu imam pun kena pandai sama. Jangan kira khalas lah. Dia tanya, macam mana ni? Mati ni tak ada hutang ke? Tanya hak tu dulu. Ni memang tanya ni, mati macam mana? Tinggal pusat berapa lama? Siap. Kalau sehari secupak lebih kurang 900 gram. 900 gram kita kata lebih kurang sekilo lah. Kena dia tinggal
kena kalau ditinggal tuan-tuan, satu orang ni kalau tinggal puasa 3 tahun. Jadi di dalam hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa ada kematian keluarganya, maka dituntut oleh walinya berpuasa untuknya. Dituntut walinya berpuasa ke atas yang ditinggalnya. Jadi kalau seorang meninggal dunia tuan-tuan, dia tinggal puasa 5 tahun, siapa sanggup puasa? Kalau 3 tahun, 3, 6, 90 hari nak puasa. Subhanallah. Puasa bulan puasa pun tengah-tengah mulut. Bulan puasa pun dah ketak dah tuan-tuan. Ini nak cuba nak puasa dekat kematian keluarga pula. Contoh bapak kita dah tinggal puasa. Tinggal puasa 5, 6 tahun, siapa sanggup puasa? Maka dituntut oleh dalam mazhab Imam Syafi'i, diharuskan kita mengeluarkan fidyah. Fidyah apa? Fidyah puasa. Sehari secupak, lebih kurang 900 gram. Darab lah tuan-tuan. Lepas darab, dapat banyak mana? Lepas tu beras tu tuan-tuan, kita pergi bagi dekat orang fakir miskin. Adapun duk tolak kiri kanan, duk tolak kiri kanan, letak atas reda tolak. Start lepas insyak pukul 12 baru habis. Kadang-kadang pukul 1 pagi baru habis. Kira apa duk tolak? Boleh tak tuan-tuan? Itu bertaklid dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi Imam Syafi'i menyatakan diberikan kepada orang yang fakir itu dan orang miskin itu lebih baik tuan-tuan. Jadi makna dia kalau kita dah ada orang mati tuan-tuan, kita pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam tanya berapa beras, main beras tani, nanti dia bagi dekat fakir miskin. Nak tolak boleh? Tolak boleh. Tolak. Kena 10 orang. Ada lebih kurang 150 beg ke, pakai oleh seorang 5 beg. 5 beg lebih kurang 3 bulan baru habis stok. Itu dia tuan-tuan. Jadi matlamat utama yang disebutkan oleh Imam Syafi'i bahawa fidyah puasa diberikan kepada orang fakir miskin. Kalau tu imam menek kata besar, bukan dia boleh terima juga kot tuan-tuan. Tu yang kadang-kadang tu imam tu kena tengok juga kan. Ni sampai-sampai ni mati ni dah berapa banyak ditinggal puasa. Kira-kira kena keluar 1 kempit beras. Keluarlah 1 kempit beras. Malam ni kita tolak. Panggil macam kuasa 10 orang. Tolak. Bedok seorang 10. 10 lebih kurang 3 bulan baru habis. Tak mau tuan-tuan. Kita nak bagi orang fakir miskin. Tanya dia mana fakir miskin. Kira dalam kampung ada fakir miskin berapa orang. Taman ni kita pergi bagi. Ni beras fidyah sekian-sekian. Ni beras fidyah puasa sekian-sekian. Ambil dekat hang. Macam tu tuan-tuan. Itu lebih baik. Itu jalan yang dituntut. Jadi maknanya yang disebutkan oleh para ulama tadi bahawasanya kalau ada meninggalnya puasa, adapun meninggal sembahyang ditaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah, dituntut dengan diberinya beras. Dalam mazhab Syafi'i sembahyang tidak boleh ganti dengan beras. Mazhab Imam Abu Hanifah dia kata sebab duduk dalam rukun, sembahyang duduk dalam rukun, puasa duduk dalam rukun, dikiaskan boleh keluar dengan beras. Jadi jangan duk perasan pula esok aku mati tak apa, orang kalau aku mati tinggal sembahyang pun tak apa, ganti dengan beras. Tak payah fikir macam tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, selagi mana kita berada di dalam qada, selagi itu kita wajib sembahyang, tak boleh tinggal. Kena qada, kena sembahyang. Sebab itulah pendapat para ulama menyatakan orang yang ada qada sembahyang tak boleh sembahyang jenazah untuk orang melainkan kampung dia saja. Ini setengah dalam sebut dalam kitab. Tuan-tuan kena ingatlah kalau tuan-tuan habis sembahyang jenazah lah. Kerana dalam mazhab Imam Syafi'i ada sebut dalam sebuah kitab fiqh, makruhatun syadidah, disebut lebih kurang kepada haram, hampir kepada haram. Jadi tuan-tuan kalau kita ada qada sembahyang, orang ajak kita pergi sembahyang jenazah, kita minta kalau kita ada qada kita tolaklah tuan-tuan. Kalau kita ingat kita tak ada qada, kita boleh pergi bantu orang. Sebab apa? Kita nak tolong orang macam mana tuan-tuan, kita pun qada banyak, kita duduk tanggung tak habis lagi. Cuma dituntut di sini, kalau kita ada meninggalnya sembahyang yang kita sedang qada, bila orang ada meninggal di kampung kita, hak tu kita kena pergi. Jangan nanti panggil. Jangan nanti masuk envelope baru sampai. Ini tak masuk envelope tak sampai. Tak boleh tuan-tuan. Ada setengah tempat tuan-tuan, dia sembahyang mayat satu kereta, lepas tu envelope tak dapat, patah balik. Tok Imam, kami tak dapat sebiji kereta. Hebatnya. RM5 roti canai 2 biji, teh ais kah habis RM5 tu. Betul tak? Boleh kona lagi kereta tuan-tuan.
Main minta kat Tok Imam minta maaf. Kami satu kereta tak dapat lagi. Oh tukar, Tok Imam buat lupa dia pandai. Tak panggil masuk envelope dia juga. Serupa dua-dua. Tok Imam kata, oh macam tu kan? Nah, ambil berapa orang? 5 orang. 5 orang, 5 kali 5, 20. 20 ringgit, duit kereta 30. Senyumlah dari bawah kereta. Sekarang ni dikira package mati pula tuan-tuan. Janganlah dia buat macam tu, kesian. Kesian kat orang hak mati tu. Dia tengok, apa dia kira bagi duit. Aku dia tengok. Allah tuan-tuan. Sembahyang jenazah ni tak dituntut untuk ambil duit tuan-tuan. Sembahyang jenazah tidak dituntut ambil duit, tetapi kalau diwasiatkan tengah para ulama mengatakan mengharuskan. Cuma yang dituntut bagi duit kepada orang yang tanggung jenazah, yang kedua kepada orang yang mengorek liang, itu wajib kena bagi upah. Hak tu wajib lah. Orang tanggung jenazah dan orang yang korek liang. Hak main sembahyang tu ikutlah. Kalau kata ada ihsan, kita kata niat waris tu si jenazah ni memang niat nak bagi, tak apalah. Tapi jangan meminta sudah, malu kat orang. Si orang kenal ni dia minta selalu kap Kemudian tuan-tuan, khulasah di dalam kitab ini disebutkan bahawasanya para ulama di dalam mazhab yang 4 menyatakan bahawa sampai pahala kepada mayat. Sampai pahala kepada mayat dengan ijma'. Yang pertamanya sedekah. Kita buat sedekah dengan niat nak bagikan kepada jenazah yang meninggal, sampai pahala tu tadi. Orang main rumah kita nak buat masjid, nak bina masjid, kita niat duit ni aku nak hadiahkan, nak sedekah, nak wakafkan kepada bapakku yang telah meninggal dunia. Sampai tak? Sampai. Yang keduanya, para ulama berijma' ulama dalam mazhab yang 4 menyatakan doa kita kepada ibu bapa juga sampai. Wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak yang soleh berdoa kepada paknya. Jadi nak jadi anak soleh mudah tuan-tuan. Kita duduk saja-saja, kita hadiah Fatihah dekat mak pak kita. Jadi nak anak-anak yang soleh ni makna dia sentiasa ingat kepada kedua ibu bapa. Yalah dah kot kita tak mengaji pondok pun tak apalah. Yang penting hadiah. Yang ketiganya, para ulama bermuafakat menyatakan al-istighfar. Yang keempatnya, menunaikan segala kewajipan yang ditinggalkan oleh waris, yang ditinggalkan oleh si mayat kepada waris itu, iaitu adalah hutang ka'ada'i dainin anhu, iaitu menunaikan segala hutang yang telah ditinggalkan. Kalaunya ada hutang tetapi kalaunya ada hutang tak dibayar hutang kepada si mayat tu tadi, pi buat kenduri ke, pi buat tahlil ke, pi buat fidyah ke, maka semua itu tidak sampai kepada jenazah. Sebab apa? Sebab hutang belum clear. Bagi hutang bagi habis, lepas tu barulah buat sedekah untuk dia. Nak buat kenduri ke, malam pertama roti canai, malam kedua bihun, malam ketiga pasti nasi. Biasalah tuan-tuan, hari Jumaat esok sampailah, Zikir laju sikit tuan-tuan. Sebab bila kita berzikir tuan-tuan, kita berzikir la ilaha illallah dengan niat, Allah Ta'ala sampaikan kepala kepada dia. Jadi para ulama menyatakan apa pun segala amal ibadat yang kita buat kepada untuk jenazah yang mati tadi, maka semuanya itu adalah sampai. Jadi tidaklah menjadi suatu khilaf kepada kita tuan-tuan, tidak menjadi was-was kepada kita bahawa apa yang kita buat ini semuanya sampai kepada jenazah dan mereka sendiri menerimanya. Kalau mereka itu diazab akan diringankan. Kalau mereka itu didapatnya nikmat, maka nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman bila dia mati akan dipenuhi oleh para malaikat. Tuan-tuan, Orang beriman bila dia mati tuan-tuan, malaikat rumun kubur dia. Sebab itulah tuan-tuan, apabila mati seseorang para ulama, maka kubur dia akan berwangi macam mana Nabi SAW. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga kematiannya Imam Syafi'i, Imam Bukhari meninggal tuan-tuan. Bila orang usung jenazah dia berwangi tuan-tuan. Minyak atar pun tak ada, siapa bubur pun tak, tapi wangi. Keluar daripada mana? Keluar daripada hemburan cahaya daripada Allah dan dikerumuni oleh para malaikat. Jenazah orang beriman bila mati dia ringan tuan-tuan. Ringan sungguh. Hak tak beriman ni yang penat berat. Bergiliak.
Bergiliak hang pula aku lenguh bo ni. Bukanlah kata orang tu tak beriman, tapi dalam hadis disebut macam tu. Kerana dalam hadis sebut orang yang beriman mati muka dia cerah. Saya tak ingat hadis yang panjang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman bila dia mati muka dia cerah. Orang yang tak beriman bila mati muka dia gelap, kelam. Jangan kita pergi belek pula dah. Tengok dia ni kelam muka dia, bazan pergi dah. Buat kita tu hebat sangat kan tuan-tuan? Tak tuan-tuan. Tapi dalam hadis sebut macam tu. Orang mati beriman muka dia cerah, senyum, manis, kuning langsat. Orang mati tak beriman tuan-tuan muka dia gelap. Dahlah gelap bertambah gelap. Gelap tu maksud di sini dalam hati tu gelap, muka akan jadi gelap tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepahaman kepada kita, kita dapat tunaikan segala hak orang yang meninggal dunia. Kita bacalah. Satu lagi tuan-tuan, satu lagi amalan yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan dalam hadis Imam Bukhari yang terakhirnya, iaitu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali tuan-tuan selepas sembahyang subuh, Allah Taala akan menjamin keselamatan daripada pagi sampainya pagi esok. Itu mudah ya tuan-tuan. Ini amalan kepada para ulama. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Cukup mudah, tetapi khasiat dia cukup besar. Tonton buatlah tuan-tuan. Sebab kalau saya nak cerita kelebihan dia, ada satu kitab cerita tentang orang yang mendapat ganjaran pahala ataupun perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikirnya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau nak cerita panjang tuan-tuan. Ini disebutkan riwayat di dalam hadis Imam Bukhari yang terakhir. Jadi sama-samalah tuan-tuan. Sekadar kita sembahyang tidak mampu untuk kita berhadapan dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sekadar kita ulang alik mai ke masjid, tuan-tuan, belum cukup lagi untuk kita berhadapan dengan Allah selagi mana dalam hati kita jauh dengan Allah. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, bila bukan ada kelapangan, kita kenalah beramai tuan-tuan. Habis sembahyang subuh ada zikir dia. Untuk apa? Untuk nak melembutkan hati. Kita main sembahyang tu ada satu benda istihsan, benda yang baik. Main sembahyang fardu, main sembahyang juga, tapi hak dalam kita kena zikir. Buatlah sekadar mampu. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min 'ibadika salihin. Allahumma arhamna wa'fu 'anna waghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ijma'na ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعلنا بشفاعتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.